Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Asas Sains Komputer Tingkatan 3 SMK Gadong. Baiklah pelajar, untuk sesi PDPR pada hari ini, cikgu akan buat sedikit ulang kaji berkaitan soalan pentaksiran sumatif pertengahan tahun PSPT yang telah pelajar jawab baru-baru ini ya. Dan apa yang akan kita ulang kaji adalah bahagian-bahagian soalan yang dijawab kebanyakannya salah ya. Yang kebanyakan pelajar menjawab soalan tersebut dengan salah. Okey, kita lihat untuk bahagian B. Okey, kita lihat untuk bahagian B. Kita akan lihat yang pertama untuk bahagian A. Kebanyakan pelajar akan menjawab dengan salah untuk soalan nombor 4 ya. Raja menunjukkan lakaran sebuah kolam yang ingin dibina oleh Nazrul ya, iaitu bentuk kolamnya ni kuboid ya. Antara berikut, input manakah diperlukan bagi mengira isi padu air? Jadi isi padu air ini dia dikira dengan cara panjang, darab lebar, darab tinggi ya. Jadi jawapan yang sepatutnya adalah C. Kebanyakan pelajar menjawab D ya. Okey, jawapannya C. Tinggi dan luas tapak. Di mana luas tapak ini merujuk kepada panjang, darab, lebar. Dan soalan ini dia bercirikan kebat ya, di mana pelajar perlu berfikir. Okey, soalan kedua yang kebanyakan pelajar salah untuk bahagian A ialah soalan nombor 6, iaitu pasangan algoritma manakah digunakan untuk melakukan penyulitan dan nyah sulit dalam kriptografi? Kebanyakan pelajar menjawab A ya, kunci. Jadi jawapan yang sepatutnya ialah D, algoritma kriptografi. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 8. Okey, yang ini melibatkan sedikit jalan kerja ya. Maklumat berikut merupakan teks biasa Hari Malaysia. Apakah teks cipher yang terhasil jika teks biasa disulitkan menggunakan Caesar cipher dengan kunci K sama dengan 4? Jadi kita tahu Caesar cipher ni merupakan cipher anjakan ya, ataupun substitution cipher. Okay, kita lihat sedikit jalan pengiraan ataupun jalan kerja untuk soalan nombor 8. Okay, jadi jalan kerjanya seperti ini ya. Okay, pelajar kena tulis abjad dalam teks biasa bermula dari A sehingga Z. Kemudian abjad dalam teks cipher yang menggunakan kunci anjakan K sama dengan 4. Apabila K sama dengan 4 bermaksud abjad A dalam teks biasa akan teranjak 4 langkah ke belakang ya, ataupun ke kanan dalam teks cipher. Jadi A dalam teks cipher akan sepadan dengan E dalam teks biasa. Kemudian selepas pelajar tulis huruf-huruf ini ya, abjad teks biasa dan tulis huruf abjad teks cipher, barulah pelajar padankan teks biasa bagi perkataan Hari Malaysia dengan teks cipher. Contoh, H akan sepadan dengan D, A akan sepadan dengan W, R akan sepadan dengan N dan I akan sepadan dengan E. Begitulah yang seterusnya. Jadi, teks cipher yang terhasil menjadi DWNEI WHWUOEW, iaitu jawapannya D. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, soalan ketiga yang banyak dijawab dengan salah oleh pelajar adalah soalan nombor 11 ya, soalan nombor 11. Okey, X merupakan teknik untuk mendapatkan item dalam senarai yang melibatkan keputusan dua pilihan. Manakah yang mewakili X? Okey, jadi jawapannya adalah D ya, iaitu binary search. Di mana yang kita tahu binary search ini adalah dia akan membuat perbandingan item carian dengan item pertengahan ya, sama ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan daripada item pertengahan. Jadi keputusannya melibatkan dua pilihan ya, dua pilihan. Okey, seterusnya soalan nombor 12. Okey. Berikut merupakan senarai markah ya untuk mata pelajaran sejarah. Manakah yang menunjukkan isihan menurun yang betul selepas lelaran pertama menggunakan bubble sort? Okey, jadi yang ini juga memerlukan jalan kerja, di mana dia minta hanya untuk setakat lelaran pertama. Jadi jika soalan minta setakat lelaran pertama, maksudnya pelajar hanya perlu kira sehingga lelaran pertama
Tidak perlu sehingga semua item tersusun secara menurun. Okey, kita lihat sedikit jalan kerjanya. Okey, caranya seperti ini ya. Okey, langkah pertama kita akan bandingkan item pertama dengan kedua, iaitu 25 dan 67. Didapati 25 kurang daripada 67, maka tukar tempat. Jadi 67 akan jadi ke depan, 25 akan jadi ke belakang. Begitu juga dengan langkah kedua, 25 kita bandingkan dengan 98. Jadi 98 lebih besar, maka tukar tempat. Jadi 25 akan jadi kedudukan ketiga. Langkah ketiga, kita bandingkan pula 25 dengan 15, didapati 25 lebih besar daripada 15, jadi kedudukan 25 akan kekal. Manakala langkah yang keempat, ya, 15 kita bandingkan dengan 43. 15 lebih kecil daripada 43, maka tukar tempat. Jadi 43 akan jadi item keempat, 15 akan jadi item kelima. Begitulah sehingga seterusnya, pelajar bandingkan 15 dengan 79, 79 lebih besar, maka tukar tempat. 15 bandingkan dengan 26, 26 lebih besar, maka tukar tempat. 15 bandingkan dengan 25, 55 lebih besar, maka tukar tempat. Jadi, lelaran pertama tamat. Sekiranya semua kedudukan item dalam senarai telah dibuat perbandingan, ya, dibuat perbandingan. Kemudian sekiranya item masih belum tersusun, kita akan teruskan untuk lelaran yang kedua. Okey, tapi soalan minta hingga lelaran yang pertama. Jadi jawapannya adalah C. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 13. Ya, maklumat berikut merupakan satu senarai abjad. Antara berikut, berapakah jumlah baldih? Jumlah baldih ini juga kebanyakan pelajar membuat pengiraan yang salah. Jadi untuk mengira jumlah baldih dalam paket sort, kita menggunakan formula punca kuasa 2 bilangan item. Okey, jadi jalan pengiraannya seperti berikut. Okey, kita dapati bilangan item yang ada sebanyak 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, punca kuasa 2 bagi 7 ialah 2.65. Sekiranya jawapan kita dapat perpuluhan, ya, 2.65 ke ataupun 2.3 ke, kita akan terus ambil nombor yang seterusnya. Jadi, jawapannya ialah 3 buah baldih, iaitu C. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Okey, soalan terakhir yang banyak, ya, ramai pelajar menjawab salah juga adalah soalan nombor 14. Okey, soalan nombor 14, ya, iaitu pemboleh ubah manakah diperlukan dalam menulis sudukot dan melukis carta alir bagi bubble sort. Okey, jadi bagi bubble sort, ya, jawapan sepatutnya adalah 2 dan 3, ya, iaitu L dan I sahaja, ya. B dengan temp ni dia bukan untuk apa ni, bukan untuk pemboleh ubah yang terdapat di dalam bubble sort, ya, yang terdapat dalam bubble sort. B, kalau pelajar ingat, B ini kita dapat dalam apa ni, binary search, ya, kita gunakan di dalam binary search, manakala temp pula kita gunakan di dalam bucket, ya, bucket sort, ya. Okey pelajar. Jadi itu sahaja, ya, beberapa soalan yang kebanyakan pelajar menjawab dengan salah, ya. Ada 6 soalan, ya, yang telah cikgu terangkan tadi. Jadi pelajar boleh baca semula dalam soalan-soalan yang lain, ya. Untuk jawapan bagi soalan-soalan yang lain, pelajar baca melalui uh, apa ni, nota ataupun bahan yang cikgu sertakan di dalam grup WhatsApp. Jadi untuk penerangan bagi bahagian B, cikgu akan teruskan dalam video yang kedua, dan untuk bahagian A, cikgu habis setakat itu sahaja. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Kita teruskan untuk video yang kedua.